Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hasni binti Zaman, nombor metrik 263587. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Analisis Media Sosial Parti Politik Melayu di Malaysia. Kajian terhadap kandungan dan komen Facebook. Ini adalah abstrak saya. Seperti yang diketahui, saya menggunakan kajian ini menggunakan kaedah kualitatif, iaitu analisa secara naratif di media sosial. Saya akan pergi pada pengenalan. Media sosial memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat kepada pengguna media. Dalam konteks penulisan pada ketiga ini, terdapat dua saluran media utama, iaitu media tradisional dan media baharu. Namun, menjelang tahun 2008, fungsi media tradisional perlahan-lahan telah diambil oleh media baharu dan yang terkini adalah media sosial yang lebih interaktif dan pantas. Dari segi perkongsian pendapat, orang awam dilihat lebih gemar menggunakan media dan talian untuk menyampaikan pendapat seperti menyertai kumpulan perbincangan yang mengupas isu-isu semasa, terutamanya isu politik melalui media sosial. Pada masa yang sama, penyertaan pendapat merupakan hak dan tanggungjawab setiap individu dalam sesebuah negara yang demokrasi. Untuk masalah kajian, pengkaji ingin melihat trend kekerapan isu dan tema yang dibincangkan serta bentuk strategi ketidaksantunan bahasa dalam ruangan komen berdasarkan isu yang dibincangkan, dan objektif kajian ini adalah untuk melihat trend kekerapan isu yang dibincangkan, mengenal pasti tema berdasarkan isu yang dibincangkan serta mengenal pasti bentuk ketidaksantunan bahasa dalam ruangan komen berdasarkan isu yang dibincangkan. Kajian literasi. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube menawarkan kemampuan kepada orang ramai untuk membentuk komuniti dan talian secara interaktif dan membenarkan perbualan yang membolehkan mereka berhubung secara dalam talian, berkongsi maklumat, pengetahuan dan pendapat. Menurut Kapinter, penggunaan rangkaian sosial sebagai alat partisipatif telah menyediakan saluran bagi orang ramai untuk terlibat secara politik antara satu sama lain dan pemerintah mereka. Dalam awal ini menjadi kekuatan yang semakin meningkat dalam kajian pelibatan dan penyertaan sivik. Pengutaraan pendapat yang tepat adalah sangat penting untuk memastikan sistem pentadbiran kekal maju dan mantap. Corak memilih untuk memberi komen dan memberi reaksi terhadap kandungan di media sosial seperti Facebook mempengaruhi pembukaan algoritma. Semakin kerap orang terlibat dengan sesuatu berita yang tertentu, semakin besar kemungkinan jenis berita tersebut akan diberi peringkat tinggi berdasarkan algoritma yang dipaparkan di bahagian atas papan berita, sehingga mungkin memberi kesan terhadap kandungan berita. Menurut Kapila dan Jamison, pendarahan kepada pelbagai jenis kandungan dapat mempengaruhi sikap dan kepercayaan orang. Misalnya, usaha yang dibuat adalah untuk menggalakkan penglibatan dalam sesuatu isu yang dibangkitkan. Boleh dikatakan pembukaan strategi meliputi isu di media sosial tidak akan menjadi demokrasi, tetapi corak platform yang mengutamakan kandungan yang merosakkan secara demokratik harus dipandang serius. Kemudian, teori pembingkaian media. Pengkaji menggunakan teori pembingkaian media dalam menganalisis kandungan dan komen Facebook Parti Politik Melayu. Kaedah ini sesuai bagi pengkaji untuk melihat dengan lebih mendalam dan memfokuskan tentang bagaimana media menyalurkan maklumat kepada umum mengenai sesebuah isu. Teori ini juga berkaitan dan bersesuaian bagi jurnalis untuk mengkaji jenis-jenis isu berdasarkan tema yang ditetapkan. Justru penggunaan teori ini akan memfokuskan bagaimana media menarik perhatian masyarakat terhadap isu hangat yang dibincangkan di Facebook Parti Politik Melayu melalui posting dengan menetapkan jenis isu dan kemudian mengambil beberapa komen pengguna media untuk membuat kerangka di mana pengguna akan lebih memahami maklumat tersebut. Saya akan pergi kepada metodologi kajian. Terdapat 3 kaedah yang digunakan, iaitu pemilihan posting, pengambilan data dan pengkategorian kod. Pemilihan posting dilakukan dengan mengambil kesemua isu yang dibincangkan di 4 Facebook Parti Politik Melayu, UMNO, PKR PAS dan Bersatu, bermula dari 1 September 2020 hingga 31 Disember 2020. Pengkaji juga akan mengambil beberapa komen oleh pengguna media. Kemudian pengambilan data ini adalah mengikut kaedah penjadualan. Jadual akan dibina, data yang dikumpul akan dimasukkan ke dalam jadual. Dan dalam jadual itu terdapat beberapa elemen, iaitu tarikh isu dibincangkan, jenis isu, komen, kode 1 dan kode 2. Dan pengkategorian kod ini dilakukan oleh 2 orang pengkode yang dilantik, iaitu pelajar kewartawanan, iaitu Virusni Murali dan Nur Syahira Ramli. Mereka berperanan untuk menetapkan ataupun menentukan tema berdasarkan isu yang dibincangkan dan bentuk ketidaksantunan bahasa berdasarkan komen oleh pengguna media.
Saya akan pergi kepada dapatan kajian untuk objektif yang pertama, kekerapan jumlah isu dan tema. Berdasarkan graf dan jadual yang tertera di slide ini, keseluruhannya sebanyak 575 isu telah dikongsi oleh 4 parti politik Melayu di Facebook masing-masing. Parti politik UMNO mencatatkan peratusan tertinggi isu yang dilaporkan selepas PRU ke-14 di Facebook, iaitu 49.57%, iaitu jumlah kekerapan sebanyak 285 isu berbanding PAS dengan 24.70% sahaja, iaitu 197 isu. Selain itu, bagi parti politik pick-up pula, dapat dilihat parti politik tersebut membincangkan isu sebanyak 20.50% dengan jumlah kekerapan 122 isu, diikuti parti politik bersatu sebanyak 3.52% dengan jumlah kekerapan sebanyak 21 isu sepanjang tempoh yang dikaji. Hasil dapatan yang boleh dilihat daripada kajian ini jelas membuktikan bahawa isu yang dibincangkan selepas PRU ke-14 mempunyai jumlah kekerapan yang semakin meningkat bermula 1 September hingga 31 Disember 2020 bagi kesemua isu yang dibincangkan oleh parti politik Melayu di Malaysia. Bagi bulan pertama sehingga bulan kedua menunjukkan purata kekerapan semua parti politik yang berkongsi isu di Facebook rasmi masing-masing adalah antara 134 hingga 142 isu sahaja. Namun bagi bulan ketiga, meningkat sehingga 159 isu dan pada bulan keempat melibatkan 140 isu sahaja. So, seterusnya kita akan pergi pada objektif yang kedua, iaitu bentuk pemikaian isu dan tema di Facebook Parti Politik Melayu. Pengkaji berjaya menemui 9 tema berdasarkan isu yang dibincangkan dalam Facebook Parti Politik Melayu, iaitu kritikan, pilihan raya, COVID-19, politik ekonomi, sosial kerajaan, pendidikan dan agama. Bagi pembentangan pada hari ini, saya akan memilih 2 isu yang paling banyak dibincangkan, iaitu isu politik dan isu ekonomi. Isu politik dapat dilihat pada slide yang terpapar adalah mengenai kenyataan PAS yang menyatakan kesediaan untuk menyokong penuh pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah kerajaan Perikatan Nasional yang mentadbir Malaysia pada ketika ini. Ya, bagi isu ekonomi pula, perbincangan atau perkongsian oleh UMNO mengenai pelaksanaan GST yang mungkin akan dilaksanakan selepas kajian terperinci dilaksanakan. Hal ini kerana mereka beranggapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang tidak mempunyai latar belakang ekonomi, terlalu bergantung terhadap Menteri Kewangan dan tidak mampu menguruskan ekonomi negara dengan baik. Bagi objektif yang ketiga, bentuk strategi ketidaksantunan bahasa dalam komen berkaitan isu yang dibincangkan. 5 jenis ketidaksantunan bahasa yang digunakan dalam komen di 4 Facebook Parti Politik Melayu telah dikenal pasti terdapat dalam strategi Kolpapa. Contohnya, strategi ketidaksantunan secara langsung, positif, negatif, sindiran dan menahan kesantunan. Bagi pembentangan ini, saya memilih 2 strategi ketidaksantunan yang paling tertinggi dikenal pasti dalam komen pengguna media, iaitu yang pertama, strategi ketidaksantunan negatif. Ketidaksantunan negatif adalah penggunaan strategi yang bertujuan merosakkan air muka penutur yang merangkumi unsur menakut-nakutkan, memperlekeh, menghina, memperkecilkan perasaan penutur dan menggunakan sapaan dengan menunjukkan aspek personaliti yang negatif. Okey, berikut adalah contoh komen pengguna media yang mengandungi unsur ketidaksantunan negatif. Komen tersebut menunjukkan pengguna Facebook menggunakan strategi ketidaksantunan negatif di bawah isu agama. Berdasarkan komen tersebut, pengguna Facebook atau pengguna media menggunakan ungkapan menakut-nakutkan kerajaan, Perikatan Nasional seperti frasa rakyat berbelah bangsa, agama dan akan menghukum kerajaan penipu, PN nipu, tanpa makna rakyat ini. Penulis juga memperkecilkan perasaan kerajaan Perikatan Nasional apabila melakukan gabungan nama PN, Perikatan Nasional dengan perkataan penipu yang setelah dibentuk menjadi PN nipu. Seterusnya, strategi yang kedua adalah strategi kesantunan sindiran. Strategi kesantunan sindiran atau sarkastik adalah tindak tutur yang hanya berpura-pura. Ungkapan dan strategi ini tidak disebut dengan makna atau ayat yang tepat, tetapi menggunakan bahasa kiasan untuk ditujukan kepada seseorang. Jika yang dipilih itu memahami sindiran tersebut,
maka penggunaan bahasa sindiran itu dianggap berjaya. Bahasa jenis ini juga dianggap tidak sopan kerana mampu menjatuhkan maruah penutur ataupun pendengar. Berikut adalah contoh komen kesantunan sindiran. Berdasarkan komen tersebut, pengguna Facebook atau media menggunakan strategi ketidaksantunan sindiran di bawah isu politik. Berdasarkan komen tersebut, didapati pengguna Facebook menggunakan sindiran menerusi frasa lebih rela tak dapati daripada jadi ahli bersatu. Sindiran juga boleh dilihat menerusi frasa seterusnya, iaitu bos sendiri dikhianati, apa lagi rakyat yang mengundi. Selain itu, penulis komen menggunakan kata-kata hinaan yang disengajakan seperti satu sen pun tak dipakai. Kesimpulannya, secara keseluruhan, penyelidikan yang dilakukan seperti ini diharapkan dapat memberi makna pengetahuan mendalam mengenai isu yang timbul semasa pentadbiran sesebuah parti politik Melayu di Malaysia melalui perkongsian di media sosial. Berdasarkan data kajian, didapati pengguna media secara terbuka memberi komen di laman sosial secara bebas. Elemen ugutan juga banyak dikenal pasti, seperti melakukan provokasi untuk tidak mengundi semasa PRU yang akan datang. Perkara ini membuktikan Facebook Parti Politik Melayu memberi kebebasan kepada pengguna media untuk meluahkan pandangan dan perasaan tanpa sekatan terhadap pentadbiran kerajaan terbabit. Selain itu, rata-rata pengguna media di Facebook UMNO, PKR dan PAS dan Bersatu meluahkan ketidakpuasan hati hingga mendorong mereka menggunakan bahasa kasar atau kesat lalu mewujudkan pelbagai bentuk ketidaksantunan bahasa. Facebook Parti Politik Melayu berkenaan dijadikan platform oleh rakyat untuk menghentam kerajaan, pemimpin tertinggi kerajaan dan ahli politik dan memikirkan kesan terhadap tindakan tersebut. Contohnya, kebanyakan pengguna media menghina ataupun menghentam Perdana Menteri Malaysia yang terkini, iaitu Tan Sri Mulia Yassin, dan beberapa pemimpin parti politik Melayu yang lain seperti Presiden PAS, Presiden UMNO dan juga Presiden PKR. Justru keunikan yang ada di Malaysia sebagai sebuah negara majmuk haruslah dipupuk melalui perpaduan yang ada agar perpaduan politik ataupun perpaduan ummah dapat dicapai dengan jayanya. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.